Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk kali ini saya akan terangkan daripada jadual bagaimana pelajar nak melakar keluk KKP. Okay, sebelum pelajar melakar tu, pelajar kena pasti dulu bentuk keluk yang nak dilakarkan. Sebab kita faham bahawa KKP ni ada dua jenis. Satu keluk KKP yang berbentuk cembung dan satu lagi keluk KKP yang bergaris lurus ataupun linear kan. Jadi macam mana caranya? Jadi saya akan terangkan lah. Dalam proses ini ada dua perkara. Yang pertama sekali, apabila pelajar dapat jadual seperti ini, jadi pelajar harus yang pertama sekali mengenal pasti dulu apakah bentuk kos lepas yang dihadapi ataupun yang dialami oleh ekonomi inilah. Dalam kes jadual ini, bila kita dah dapat mengenal pasti bentuk bentuk kos kos lepas yang dialami dalam jadual ini, so maka kita dapat mengenal pastilah bahawa bentuk keluk KKP itu berbentuk cembung ke ataupun bergaris linear. Okey, dan step yang keduanya saya akan terangkan cara melangkah yang cepat lah, yang bukan sahaja cepat tapi boleh menunjukkan bentuk keluk yang betul-betul dalam bentuk cembung lah, dalam erti kata yang sebenar. Sebabnya kadang-kadang kalau kita ramai jugalah kita dapati pelajar walaupun tahu nak berbentuk keluk tu bentuk cembung, tapi kadang-kadang tu bentuk tu tak secembung seperti yang sepatutnya cembung lah. Mungkin ke arah nanti kita tengok kejap lagi lah macam mana dia tak berbentuk seperti yang sepatutnya cembung. Kalau yang bergaris lurus tak ada masalah sangat, sekarang yang berbentuk cembung ni. Okey, kita tengok satu perkara yang pertama dulu, iaitu mengenal pasti adakah kos lepasnya adalah kos lepas apa kan. Jadi kita tengok yang pertama sekali, apabila pelajar dapat jadual keluk kemungkinan pengeluaran. So dalam jadual tu kita ada 3 kolom lah. Yang pertama sekali kolom untuk kombinasi pengeluaran. Yang keduanya adalah jumlah keluaran lah bagi dua barang. So dalam kes ni barang yang pertamanya mesin basuh dan yang keduanya kereta. Ini jumlah keluaran kereta dan mesin basuh lah. Okey, so kita boleh start dengan disebabkan dia start A dekat sini kan, kombinasi A dekat sini, so kita tengok kombinasi A. Okey, kita tengok perkara yang pertama bila dapatnya, sebab kita nak mengenal pasti kos lepas dia apa, sebab kita daripada kos lepas tu kita dapat tahu dia punya bentuk keluk kan. Jadi kita tengok pada perubahan antara titik kombinasi A dengan B ni. Mesin basuh ni perubahannya adalah, kalau saya tulis sini, 1. Maknanya tambah 1 tu maksudnya apabila mesin basuh ditambah sebanyak 1 unit, 1 unit, sebab tu kita boleh tambah 1, tambahan seunit mesin basuh, kan, daripada kosong pada 1. Apa yang kita dapati di sebelah bagi kereta? Kereta berkurang pengeluarannya daripada 15 kepada 14, so dia mengalami pengurangan sebanyak 1 unit kereta. Okey, apabila kombinasi B berubah ke kombinasi C, kita akan dapati pengeluaran mesin basuh bertambah 1 unit juga seperti sebelum ni. Daripada 1 kepada 2 kan, tambahan 1 unit lah. Tapi pengeluaran kereta ni kita dapati dia mengalami pengurangan sebanyak 2 unit kereta. Daripada 14 berkurang kepada 12. Okey, so begitulah seterusnya. Kalau kita tengok C ke D, okey, tambahan 1 unit mesin basuh daripada 2 kepada 3, didapati berlaku pengurangan dalam pengeluaran kereta sebanyak 3 unit, daripada 12 kepada 9. Jadi kita tulis negatif 3 sebab kita tolak 9 dengan 12. 9 tolak 12, negatif 3. Negatif itu menunjukkan pengurangan pengeluaran. Bertambah ni tambahan pengeluaran lah. Okey, apabila titik D beralih ke titik E, tambahan 1 unit mesin basuh daripada 3 kepada 4 kan. So menyebabkan pengurangan kereta daripada 9 kepada 5, iaitu sebanyak 4 unit kereta mengalami pengurangan pengeluaran lah. Begitulah seterusnya. Apabila titik E bergerak ke titik F ni, kita akan dapati tambahan yang sama juga seperti sebelum ni, sebanyak 1 unit tambahan mesin basuh, pengeluaran mesin basuh daripada 4 kepada 5. So, kereta mengalami pengurangan sebanyak 5 unit.
Kan daripada 5 kepada kosong kan, negatif 5 lah. So apa yang kita dapati kat sini, tambahan dengan kadar yang sama bagi pengeluaran 1 unit mesin basuh, nampak 1 kan, tambahan dengan kadar yang sama bagi pengeluaran mesin basuh 1 unit mesin basuh, kita akan dapati apa? Kita akan dapati pengeluaran kereta mengalami pengurangan. Memanglah bila satu barang bertambah, iaitu mesin basuh bertambah, kereta akan mengalami pengurangan pengeluaran. Tapi pengurangan pengeluaran bagi kereta ni semakin meningkat. Jadi ini menunjukkan bahawa ekonomi ni mengalami kos lepas yang semakin meningkat. So bermaknanya bentuk keluk KKP adalah cembung. Okey. Itu kita dah dapat. Daripada sini ni kita dah dapat bahawa kos lepasnya semakin meningkat dan keluknya berbentuk cembung. Okey. Cembung. Okey. Jadi bila macam tu kita dah tahu dah bentuknya, bentuk cembung. Jadi kita nak buat perkara yang kedua. Apa dia perkara kedua? Melakar keluk. Okey, jadi persoalannya paksi menegak ni barang apa? Paksi mendatang ni barang apa? So biasanya kalau kita tengok dalam jadual yang berubah secara malah yang ni kan, yang berkurang secara semakin bertambah yang ni. Jadi ini adalah mesin basuh ni akan berada pada paksi mendatar. Okay, so this is paksi bagi mesin basuh dalam unit. Dan yang ini kereta dalam unit. Okey, dah siap. Okey, dan ini kosong lah. Kan? Kita kena tulis kosong tu. Okey, so sekarang ni macam mana nak melakar? Tapi kita dah tahu dah bentuk KKP ni adalah cembung. So macam mana? Okey, saya tunjuk balik jadual ni. Okey, kita tunjuk balik jadual. Okey, kita nak start kat sini pun boleh, nak start kat sini. Tapi kita tengok yang mana, sebab yang mendatarnya mesin basuh kan, mesin basuh yang mendatar kan, mesin basuh yang mendatar kan. So maknanya kita kena tengok pada paksi yang paling paksi mesin basuh lah. Okey, yang paling maksimumnya 5. Skalanya daripada 0 sehingga 5. So bermaknanya kalau kita belakang sini dia akan tamat pada 5 lah. So caranya kita ambil pembaris. Okey, sebabkan saya tak guna pembaris ni, saya tanda je lah. Tapi ikut skala lah. 2, 3, 4 dan 5. Sebab skala je kan, paling tinggi 5. Okey, lepas tu kita pun, sebab kita dah tahu dah bentuk dia adalah cembung. Jadi, macam mana cara dia? Kita just lakar je lah. Lakar saja. Bentuk cembung ni, bentuk yang 1/4 daripada bulatan kan. Satu bentuk bulat tapi 1/4 je. Bentuk shape je memang betul-betul kita buat macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua, step yang seterusnya ialah kita nak membuat skala kan, titik-titik dan sebagainya. Ambil pembaris, gariskan secara menegak. Menegak ni selari dengan paksi menegak ya. Jadi nak tegak tu kena selari dengan paksi tegak dan guna pembaris. Jadi dia akan betul lah, tegak yang betul-betul tegak lah. Kan? Kalau tidak dia akan jadi miring ke tepi, tak sama lah, skala tu tak sama. Jadi tak cantik jugalah. Tapi saya tak pakai pembaris, tapi saya agak-agak lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu dah menyentuh keluk KKP, garisan KKP ni kita tandakan sikit. Okey, lepas tu kita yang ni mendatar lah. Ini mendatar kan. Ni mendatar ni selari dengan garis mendatar ni lah, paksi mendatar ni. Okey. Tapi saya buat ni okey, macam dah betul lah ni. Okey, nampak? Jadi ya. Cuma sekarang kita tak lengkapkan titik, kombinasi dan juga skala bagi kereta. Okey, kita tengok balik jadual. Kan. Okey, yang ni kita dah lengkap dah sebenarnya. Kita dah ada skala, nampak ni kita ada skala. Okey, kalau kita tengok kombinasi A, kosong mesin basuh
15 kereta. Okey, di manakah titik kombinasi A? Kosong mesin basuh. Nampak? Mesin basuh kosong, 15 kereta. So dekat sini lah, 15 tu kat sini. Inilah titik A dia. Kan? Nampak? Kosong mesin basuh, 15 kereta. So kosong mesin basuh, 15 kereta dekat situ. Okey, kalau titik B, satu mesin basuh, 14 kereta. Satu mesin basuh, 14 kereta. Mesin basuh satu, 14 kereta ni, titik B. Kita tu dia 14. Jadi dah A kat sini, B kat sini, automatically kita faham lah. Sini D, sini E, sini F, sini G. Kita kena cepat dalam Excel, kena cepat. Itu cara kita buat. Okey. Jadi kalau kita tengok pada skala bagi kereta, sebab kereta tak perlu lagi kan. Kalau kita tengok 15, 14. Seterusnya berapa? 12, 9, 5 kan. 12, 9, 5 belum tulis lagi. Jadi kat sini 15 dah ada, 14 dah ada. 12, 9, 5, 0. Lengkap lah. Lengkap. Kombinasi tu dah lengkap. Itu saya nak bagi tahu je lah. Okey. Jadi bentuk keluknya adalah betul-betul kelihatan cembung dan memang lengkap. Perfect. Baik saya, perfect. Kan? Okey. Tapi saya nak tunjukkan satu lagi. Kadang-kadang pelajar dia buat macam ni. Dia buat begini. Dia tak buat bentuk yang cembung seperti yang sepatutnya. Dia buat garisan dulu. Macam dari titik A, lepas tu titik B, dari garis ni, titik C, garis ni, titik D. Okey. Ini majoriti pelajar buat macam ni lah. Saya yakin kebanyakannya buat macam ni. Okey, tak salah nak buat macam ni. Tetapi ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya ialah bila pelajar buat nanti, pelajar akan sambungkan. Lepas tu ada tu ini KKP negara ni lah. KKP negara apa dia? Kan? Dia sambung ni titik F kan? So, bila macam ni, risikonya yang pertama sekali dia tak berbentuk. Okey, kalau saya tunjukkan, nampak yang ni betul-betul bulat, betul-betul cembung lah. Ini ada nampak cembung. Bentuk cembung tu tak nampak secembung yang sepatutnya. Yang kedua dia bergeligis, nampak bergeligis orang panggil. Kan macam, dan seakan-akan bergaris linear. Jadi sepatutnya kalau soalan tu kata lakarkan bentuk keluk KKP yang cembung, walaupun tak sebut yang cembung, tapi skema jawapan dia memang nak cembung, tapi kamu buat macam ni, yang seolah-olah bukan cembung tapi nampak macam linear, so jawapan kamu akan salah lah. Tak dapat markah. Kalau dapat pun mungkin untuk paksi lah, markah paksi saja. Rugi lah. Ini satu kerugian lah. Sebab bentuk mungkin hilang markah. Mungkin kalau markah itu 2 markah kan, contoh 2 markah, you dapat 1 markah sajalah sebab 1 pada paksi. Tapi untuk bentuk mungkin hilang 1 markah. Itu saya nak bagi tahu lah. Itu sebab tu saya tunjukkan pentingnya pelajar mengetahui yang pertama sekali mengenal pasti dulu daripada jadual. Sebab jadual kita tak nampak bentuk keluk kan. Kalau keluk soalan tu dah bagi keluk awal-awal, kita dah nampak dah bentuk keluk KKP dia memang cembung. Tapi kalau dia bagi jadual, kita tak tahu dia cembung ke apa. Kita kena pasti melalui perubahan ini. Kena tengok dulu dia mengalami kos lepas apa. Bila dah tahu kos lepas apa, nak lakar. Ini cara lakar yang saya tunjuk sebentar tadi. Okey, harap dia membantulah. Okey, bagi keluk bagi jadual yang yang berbentuk macam ni kan. Kalau kita perhatikan, kalau tambahannya sama, contoh lagi ni tambah sama, nampak 1 kan. Tapi untuk barang Y ni pengurangan barang Y itu dengan tambahan barang X sebanyak 1 didapati pengeluaran barang Y ni sebanyak 2 maknanya kadar pengurangannya adalah sama. Ini kita panggil kos lepas malah lah ni. Sebab tambahan barang X dengan kadar yang sama menyebabkan pengeluaran barang Y dengan kadar yang sama juga. Bukan kadar sama dengan tambahan X, tapi bermakna dia dua sama kan. Jadi ini kes menunjukkan bahawa dia mengalami kos lepas malah. Bila kos lepas malah bermakna keluk dia adalah keluk KKP dia ni adalah berbentuk linear.
linear ejaan. Okey, so maknanya dia berbentuk garis lurus lah, linear. So macam mana kita nak buat? So sini bebas sebab dia malar, dua-dua ni malar kan, jadi bermakna kita bebas nak letak sini x ke y ke. Okey, saya letak y dan sini x. Okey, dia dalam unit kan. Okey, sini pun dalam unit. X barang x. Okey, tadi barang x, ni barang y. Okey, kalau kita perhatikan sini, cara dia macam mana? Okey, kita tengok skala dia. Barang x ni yang tinggi 4, barang y yang tinggi 8 kan. Barang y 8, barang y ni barang y kan. Okey, 8 tu lebih besar daripada sini 4, sini 8 lah. Kita buat gitu. Itu cara kita buat. Okey, kemudian sebab skala barang x 4 saja, so kita bagi 2 je. Sini 2, sini 1, sini 3. Kan, ambil pembaris, gariskan secara garis lurus yang menegak selari dengan paksi menegak. Okey, pada yang ni pun selari dekat paksi mendatar. Yang mendatar kan. Okey, tapi sebab pembaris ni tak apa mendatar sangatlah. Okey, kita tak tahu A kat sini ke A kat sini. Kita tengok pada kombinasi yang pertama. Kombinasi pertama, barang X kosong, barang Y 8. Barang X kosong, barang Y 8. So, ini titik A. Kalau kita tengok titik B, 1x, x 1, y 6. 1x, 6y kan. Okey, kalau kita pergi sini, 1 dx ni. 1x, 6, 6y. Ini B. Bila tahu A sini, B sini mestilah C, D dan E. Dan sini 8. Sini mestilah kalau ikut skala 4, 2, 0 lah. Senang. Untuk garis lurus senang je, tak ada masalah sangat. Okey, sebab dia kita buat garis lurus je. Jadi yang penting tadi yang berbentuk cembung. Okey, bentuk cembung ni ini very critical lah, sebab kalau tidak dia akan jadi begini. Kalau dia jadi begini salah lah. Okey, kita tak mau macam ni. Okey, kita nak smooth, elok seperti ini. Okey, ini bagus. Okey, itu sajalah penerangan untuk melakar keluk KKP. Sekian.